Makan tak habis. Ni orang yang mencari. La kena tahan, la kena tangkap. Helikopter, kenderaan saja dengan Ferrari, dengan Lamborghini, dengan segala macam. Mudah lagi baru tak sampai 50. Orang kejar. Sebab tu Nabi kata apa, akhir zaman ini apabila jawatan kepimpinan itu dijadikan peluang untuk mengaut keuntungan. Nabi kata tunggu, halla bihal bala, dihalalkan balak turun kepada mereka. Jadi orang yang beramanah itu mereka mengambil peluang. Kekayaan itu dulatan bainal aghniya, berlegar kekayaan itu di kalangan mereka sahaja. Ada tuan-tuan sekalian, barang pasti di sana ada segala macam. Hari itu scammer. Sebelum tu ada jual dadah sampai dekat-dekat 1 bilion 900 juta campur 300 juta lebih, 900 berapa, dekat-dekat 1 bilion. Jual dadah masuk melalui bermacam-macam cara. Macam mana boleh terlepas tuan-tuan sekalian? Kita pun heran. Alat ni canggih dah, sophisticated dah, boleh duk terlepas lagi. Ni dunia akhir zaman. Sebab itu Allah Ta'ala bagi peluang. Allah tahu dah ketidaklayakan kita, jadi Allah Ta'ala bagi peluang. Peluang dia apa dia? Ramadan. Sebab tu by hook by crook, tahun ini Ramadan kali ini 1442 Hijrah ini kita nak pastikan yang terbaik. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk di negara Arab, masuk bulan Syaban, masuk bulan Rajab, bulan Syaban, orang Arab ni yang faham tuan sekalian Allah, dia tunjuk ekspresi dia. Dia tunjuk rasa gembira dia nak sambut Ramadan. TV bercakap pasal Ramadan, radio bercakap pasal Ramadan, pejabat-pejabat kedai-kedai tulis ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ni kita sampai tak tahu apa. Sampai tak tahu apa. Kita punya persiapan nak sambut ni duk anggap biasa saja. Sedangkan bulan ini Allah Ta'ala nak bagi suatu penganugerahan. Allah nak bagi pengampunan. Nabi kata, ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Hei umat manusia semua, kamu ni bakal dinaungi, dipayungi oleh suatu bulan yang mubarak, yang penuh dengan barakah. Ambil, rebut peluang tadi sebaiknya. Mungkin ini Ramadan yang terakhir, kita tak tahu tuan-tuan sekalian. Lepas ni nak jadi apa, kita pun tak tahu. Korea Selatan, Korea Utara dah bagi warning. Ingat, apa buat tanah kat kami macam ni, hambat kami balik, apa ingat, apa tunggu akibatnya. Tu dia. Terang-terang bagi macam tu. Lepas tu baru ni pula dipahamkan ada lagi saki-baki tak balik. Mungkin ejen perisik ke apa, kita pun tak tahu. Duk ada lagi, dia tahu balik semua. Tuan-tuan, apa dia pun nak buat, wallahu ta'ala a'lam. Kita pun tak tahu. Ni dalam kita duk seronok-seronok lagi, ada main nak semayang tarawih, duk fikir berkira-kira nak pergi umrah, nak pergi berjalan, nak pergi musafir, vup, dia bagi sekali. Dia bagi satu virus, habis semua negara dunia tak boleh berjalan. Lepas tu dia jual pula vaksin. Tuan-tuan, bukan murah. Satu-satu vaksin tu bukannya murah. Saya daftar dah, tapi tak tahu turn saya tu bila. Orang kata daftar, kita pun daftar bila kan. Sekali nak berjalan tak boleh, okay, nak travel sana tak boleh, nak rentas negeri tak boleh. Rentas negeri tak apa, pasal saya ada banyak urusan yang kita duk boleh mohon
kebenaran daripada pihak berkuasa. Tapi nak sebutnya tuan-tuan sekalian, Allah ni dia tahu kekurangan yang ada kepada kita. Jadi Allah Ta'ala bagi peluang, Allah Ta'ala bagi masa untuk Allah Ta'ala nak permudahkan urusan kita. Tapi ada orang tu sekalian dia buat tak erti ya. Dia kira masuk Ramadan bulan berniaga. Dia tak tu happy, dia tak laksa kuah cerai pun dah kuah, dia tak orang balik kerja lapang. Hak tak berniaga, tak erti berniaga pun berniaga, hak masuk tak sedap pun buat juga. Dia duduk kira berniaga ya. Duduk kira nak makan, duduk kira nak masyuk. Hak tu je, dia tak kira lain lah. Kita ni tuan sekalian kena fikir bagi jauh sikit, kena berfikir di luar kotak, kena berfikir di luar akalan kebiasaan kita. Duk fikir apa lagi nak jadi selepas daripada ni. Kena duk buat fikir, duk buat persiapan. Ke depan nak jadi apa? Tengok orang mati hari-hari. Semalam ada orang pengurusi Persatuan Cina Muslim Malaysia Cawangan Kulim, Bro Firdaus Ang, WhatsApp saya pukul 1 pagi. Dia kata, Ustaz, doakanlah yang terbaik untuk ibu saya. Ibu saya telah meninggal dunia dan akan dikebumikan selepas solat Jumaat di Masjid Taman Keladi kalau tak silap. Dia kata, Ustaz, doalah mudah-mudahan. Saya kata, Masya Allah, kan, meninggal malam Jumaat. Kemudian pula saya tanya, dah peluk Islam lama dah ke? Dia kata, tak Ustaz, baru 2 tahun. Baru duk belajar agama. Dia pun ingat 50 lebih lah umur dia. Mak dia mau terandah 80, 70, 80. Tapi mak dia mati sebagai muslimah, mati hari malam Jumaat. Allahu Akbar. Nak dikebumikan selepas solat Jumaat. Dia merasakan kemuliaan izzah. Tuan-tuan sekalian, orang Cina kapiak ni, Allah, kalau dia mati hina tuan sekalian. Sebab tu Cina kata apa? Hidup pun susah, mati pun susah. Tara wang, tara boleh mati. Pasal dia kalau tak ada duit 30-40 ribu tak boleh mati. Kita orang Islam tak ada duit boleh mati. Berdosa orang Taman Desa Aman ni kalau ada orang meninggal tak diuruskan dengan baik, tak diuruskan ataupun melewat-lewatkan pengurusan jenazah, walaupun dia sendiri tidak mendaftarkan diri sebagai ahli khariat kematian. Dia tak ada waris, dia pun tak tahu kata ada pendaftaran khairat kematian, dia tak daftar. Tiba-tiba kita dengar maklumat dia mati, tak ada siapa urus. Berdosa satu kawasan perumahan, satu qaryah masjid. Tapi kalau dia meninggal, kita tolong uruskan. Kalaupun kita tak kenal mai mana asal usul dia, asalkan dia Muslim, kita urus dengan baik, maka insya-Allah terlepas semua dosa anak-anak qaryah. Saya duduk di Pulau Ketam, kita tengok lah Cina mati, Allah huduh lah. Dia heret, dia buh mati tu, dia balut dengan kapet sikit ataupun dengan selimut, dia buh atas troli, dia tarik ikut jalan pula lubang lopak macam-macam, dia tarik macam kita duduk sembelih lembu korban lah, sebelah korban ujung padang sana tu, buat main lapah di masjid, kita duduk tarik buh lepas lembu tu, kita buh atas troli, tarik gitu kan. Allah, macam tu. Kesian tuan-tuan sekalian. Saya tengok, saya kata kat kawan-kawan Cina saya kata, aku ni mak aku meninggal, pak aku meninggal kan, kami jaga, kami nak tekan mayat, nak buang najis tu pun Allah cermat. Nak kalih mayat tu, nak pusing mayat, nak kalih waktu mandi, nak siram, nak basuh dia, cuci lah dengan penuh tertib ternin, penuh cermat. Nak angkat daripada tempat mandi, nak tak atas kain kafan, nak dikafankan, cermat. Dah kafan pula letak dalam keadaan nak bawa pergi ke surau, ke masjid, nak solat, cermat. Daripada masjid tu patutnya boleh naik kereta van jenazah, tak mau, kami usung bawa sama-sama.
Arwah mak, arwah ayah saya meninggal. Dua-dua meninggal di Kupang, Bali. Tidak ada satu pun orang luar yang dibenarkan untuk menyentuh, menguruskan jenazah ayah dan ibu kami. Hanya anak beranak saja. Saya 7 beradik, saya yang bongsu, dan cucu-cucu anak-anak kami semualah yang menguruskan sendiri. Orang luar hanya tengok saja. Saya jadi imam, bawa turun ke liang kubur, adik-beradik pakat bawa turun, pakat letakkan tanah, buat tahlil arwah, buat talqin dan sebagainya. Semua diuruskan oleh keluarga sepenuhnya. Kan? Itu khidmat terakhir kita. Orang ni dah tuan-tuan sekalian, tarik mayat macam tu. Dah tarik mayat betul sampai masa 3. Lah ni pun tak banyak dah. Lah ni 2 hari 3 hari je. Tak ada duit. Kos nak bagi dulu seminggu. Dia dah simpan mayat tu seminggu. Beratak, menangis, menyanyi lagu dan sebagainya. Lepas tu buah bagi wangi-wangi, kan? Lepas tu bakar tuan sekalian, mayat. Nak bakar mayat tu dia kena guna voltan yang paling tinggi, memerikkan. Dah bakar pula kena pergi ke bumi. Kalau yang duit banyak di ke bumi dekat Nirwana dia, tempat jerat Cina yang besar mahal tu, ratus ribu. Kalau dinilai seremban dari 9 tu, ratus ribu. Kalau yang muda-muda sikit dia ambil bola petak-petak yang dibuat macam rumah-rumah abu tu, yang tu puluh ribu. Hak tak ada duit, buang tengah laut. Kita ni simpan jenazah elok-elok, tanah perkuburan, Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Betul ada orang bukan Islam yang peluk Islam kerana melihat bagaimana khairat kematian orang Islam menguruskan jenazah ahli keluarga mereka. Ada orang bersyahadah begitu. Batu Islam ni cukup indah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah kata wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Allah kata naklah kamu semua beristighfar, mohon ampun dengan Allah, thumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepada Allah. Minta taubat daripada Allah, mohon supaya Allah Taala terima taubat kita. Dengan syarat kita tidak lagi mengulangi kesalahan dan dosa kita, wa nadimna ala ma fa'alna, dan kita menyesal. Menyesal dengan apa yang kita dah buat. Salah silap kita, azam untuk kita tak buat lagi. Menyesal dengan apa yang telah kita lakukan. Jadi peluang ada depan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjang umur kita sampai kepada pertemuan kita dengan Allah, sampai Allah Ta'ala nak masukkan kita ke dalam syurga. Yang syurga itu disediakan, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah dia syurga, kata Allah, yang kami warisi kepada kamu semua. Allah buat syurga bukan untuk orang lain, untuk kita. Arduhas samawati wal ard. Syurga itu luas dan seluas langit dan bumi. Kita pun tak tahu luas langit ni banyak mana, bumi pun kita tak tahu. Kita duk tahu Taman Desa Aman, Baling, Sungai Petani, Gurun, Batuas, Seberang Jaya, Sungai Bakar, Badak Baru, tu lah. Mahang, Malau, Sungai Petani. Lain tak ada dah. Dunia ni pun tak ada jalan terang mana pun, kan? Tak ada jalan. Bolehlah kalau hak ada lebih-lebih sikit. Saya ni Allah bagilah sikit peluang. Dulu duk pergi ulang alik. Saya ni diamanahkan sebagai pengurus pesantren di Yogyakarta, Indonesia. Seronok tengok kawan-kawan berniaga buat pondok pesantren. Orang Malaysia untung. Buat berniaga, buat pesantren, buat pondok percuma. 500 orang pelajar, percuma, gratis. Falsafah dia apa dia ustaz? Perniagaan saya, untung Indonesia, untuk Indonesia. Mana ada orang fikir lagu tu? Dia buka pondok pesantren di Yan, Kedah. Buka pondok pesantren di Yan. Dia buat tempat latihan dia semua. Tuan-tuan, dia ni jutawan.
Allah kaya ni, tak usah cerita tuan sekalian. Tentang rumah dia besar mana. Saya ingat bilik imam tu besar lagi pada rumah dia. Besar chalet biasa tu lah. Ada katil queen satu, ada sofa kecil satu, kemudian ada bilik ayam. Hak tu je. Saya pergi minggu lepas jumpa pembantu dia. Pembantu kata, Pak Ustaz, pembantu dia orang Indonesia. Dia kata, Pak Ustaz, ini rumah Pak Haji ni, ini rumah sementara aja. Dibilangnya begitu, ini rumah sementara aja. Kepala otak kita ni fikir apa? Dia ni kaya. Kaki Gunung Jerai. Silat-silat air bulan rumah dia di atas Gunung Jerai tu. Rumah betul dia. Tidak pun kaki Gunung Jerai hak rapat tu. Sebab tanah dia banyak. Jadi kita tanya, Pak John, ini rumah Pak Haji ni di mana, yang sebetulnya sebenarnya di mana? Dia kata rumah Pak Haji yang sebenarnya di akhirat. Ilaha illallah. Rasa macam tutup batu tempat kepala kita. Tuan-tuan, dia bukan berlakon. Dia duduk situ. Ada isteri yang ramai. Dia kata, isteri aku tak balik rumah hampa dah. Hampa nak abang cari aku kat sini. Buat penggiliran, isteri kena main jumpa dengan dia. Dia sembahyang jemaah dengan budak-budak. Di kampung, di kawasan dia duduk tu lah ni tuan sekalian. Kita duduk fikir satu rumah, satu hafiz, seorang penghafal Quran. Mereka di sana satu rumah, satu penagih. Sama ada duduk di pusat serenti, ataupun duduk dalam penjara, ataupun duduk dalam tahanan AADK dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, dengan dia duduk di sana dah setahun lebih, dekat-dekat 2 tahun, subhanallah tuan-tuan sekalian, anak-anak muda main duduk kerja dengan dia, anak-anak muda main sembahyang jemaah dengan dia. Dulu kampung tu pecah rumah, pecah pintu, pecah, curi barang macam-macam. Kabel elektrik pun dia curi, lembu kebau pun dia curi. Pasal nak beli benda haram tu. Lo ni selamat pakat main sembahyang berjamaah. InsyaAllah Ramadan ini dipahamkan. Jadi saya dapat maklumat, beliau akan buat majlis berbuka puasa setiap hari untuk 1000 orang secara percuma. Kita bayangkan 1000 orang bajet dia. Banyak mana dia nak habis, kita pun tak tahu. Saya bawa dia mai ke saya ada orang bagi tanah dekat Kampung Terak. Mana Kampung Terak? Bandar Baru. Orang bagi tanah cantik. Belakang tu gunung, dia panggil Bukit Ayak Jernih. Bukit Ayak Jernih cantik. Ada sungai, ada tanah yang rata, ada kebau-kebau meduk buat kubang situ. Ada pokok kelapa sawit 1.2 hektar. Lebih kurang dalam 3-4 relung jugalah. Sawit ada dalam 100 pokok lebih, 3-4 tahun usia dia. Orang wakaf tanah. Kami nak buat pondok dan pusat pengajian Islam. Jadi saya buat mai dia tengok. Saya kata, Pak Haji mai tengok Ustaz. Dia kata tak apa, bila dia pun mai. Saya mai saya tengok. Dia kata cantik Ustaz. Ada lembu kebau duduk hidup kubang. Lepas tu pokok kelapa sawit tu pula lama dah jaga, naik pokok senduduk pokok kapal terbang keliling dia. Saya kata tak apa Pak Haji, nanti saya nak potong, saya nak tebang semua, nak cantai buang semua lah. Dia kata jangan duk buang. Pokok kapal terbang, pokok senduduk ni Ustaz potong dia elok-elok, akak dia Ustaz jemur, jual kat saya. Tak apa lagi. Saya kata ni semua ni kami nak rata, Tuan Haji ni nak bagi rata semua, kambus semua, kebau-kebau, buah pagak, jangan bagi kebau masuk. Dia kata jangan Ustaz. Ayak kubang kebau ni Ustaz sedut, jual kat saya semua. Ayak kubang kebau pun dia beli. Kita kata apa ayak kubang kebau? Dia kata yang ni baja EM nombor 1. Dia duduk di kampung Renang Pasiak, tuan sekalian. Kampung tu banyak buah manggis. Setiap tahun dia beli semua buah manggis. Buah manggis tu dia beli semua. Tapi tuan punya pokok manggis boleh makan buah manggis sebanyak mungkin. Hang tadi tak kenyang, hang makanlah buah manggis. Tapi biji manggis, kulit manggis bagi kat aku. Dia bayar harga manggis. Kalau sekilo RM3 kilo dia bayar. Tapi tuan rumah, tuan tanah Kedaung tu boleh makan buah manggis sepuas hati. Tapi biji isi jangan duk makan. Bagi aku balik.
Ada orang berniaga lagu tu? Mana ada orang berniaga lagu tu? Orang gila ya. Tapi tu dia lah tuan-tuan sekalian. Dia boleh buat pasal dia tahu kelebihan yang ada pada semua hasil tanaman yang Allah Ta'ala bagi kepada hamba-hamba dia. Masya Allah. Jadi saya musafir dengan dia sampai ke Papua, kawan tengok macam mana orang nak buat kerja dakwah siang malam pagi petang. Sekali dia syahadah sekampung. Sebab tu dia boleh pimpak kata 1,000 orang. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bayangkan kalau seorang pun Nabi jamin orang yang bagi syahadah selamatkan orang ni Allah Ta'ala sediakan syurga. Hak ni 400,000, lu fikirlah sendiri. Punya banyak tuan-tuan sekalian. Yalah kita nak jadi Rasulullah sebagai idola, betul, itu idola dakwah kita. Tapi kita tak pernah jumpa Rasulullah. Kita tak kenal Nabi. Kita kenal melalui sirah Nabi. Kita kenal melalui cerita Nabi, melalui hadis Nabi. Tapi kita tak pernah melihat wajah dan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastinya kita akan lihat, kita akan tengok ketika mana kita berada di syurga Allah nanti. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam kempen dia, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Allah Ta'ala akan bagi balasan yang paling hebat, yang paling bagus, sampai kepada masa tertentu. Atas dunia ni Allah Ta'ala balas dah, sampai masanya Allah Ta'ala bagi pula dengan balasan syurga. Sebab apa? Wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Allah Ta'ala akan balas balik di atas kesabaran, kelebihan yang ada kepada kamu, yang taat, yang sabar, berada di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Jadi orang bersabar, bangun awal, mai sembahyang, infak dan sebagainya, buat segala kebaikan. Segala kebaikan itu jangan disesali, kerana Allah Ta'ala sediakan syurga. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ini buku sikit, buku kecil yang saya buat ni tuan-tuan sekalian, dengan harapan supaya di belakang ni tuan-tuan ada nombor akaun bank, ada maklumat nombor telefon saya. Tuan-tuan saya hadiahkan pada tuan-tuan. Kalau orang tanya berapa ustaz sumbangan, saya kata minimum RM10. Ataupun tuan-tuan kata tak apa ustaz, kami tak mampu, kami nak ambil baca, boleh tak? Silakan, doakan kami. Balik bagi anak-anak, kok dia tengok nanti ada nombor akaun belakang ni, ada QR Pay, ada nombor akaun, nombor telefon semua. Tuan-tuan transferlah sikit sebanyak sebagai sumbangan dana untuk kerja-kerja pembangunan dakwah dan hafizul Quran, untuk nak mencetak da'i-da'i yang baik. Dan saya buka peluang, kalau tuan-tuan ada yang nak hantar anak-anak, silakan. Lah ni kami ada hampir 10 orang pelajar, ada di kalangan anak-anak Melayu, ada yang pernah belajar di sekolah jenis kebangsaan Cina. Tak ada asal pun tak apa, mainlah hantar insya-Allah. Ada muallaf, seorang muallaf, ada yang asnaf. Allahu akbar, susah main merayu, saya terima. Jadi kalau ada yang muallaf, yang asnaf ni berkenaan dan sebagainya, insya-Allah kita boleh uruskan untuk bantu mereka belajar, dengan syarat dia mesti minat untuk hafal Quran. Yang kedua, dia mesti ada minat untuk belajar bahasa Cina. Walaupun tak ada asas tak apa. Sebab di belakang Pekan Kulim tu ada kampung Kilang Sagu, yang majoritinya adalah orang Cina, orang kampung Cina. Tetapi tengoklah, ada kampung Cina, ada macam-macam. Jadi target saya mudah-mudahan, sebab kalau dengan sebab itu kita boleh ni tuan-tuan sekalian, insya-Allah tuan-tuan bacalah buku ni, sangat menarik. Ada ayat-ayat motivasi, ada cerita-cerita berwarna kulit, semuanya kulit. Ada pesanan-pesanan, ada pakatan ahli syurga, wangian syurga, semua masuk syurga kecuali orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita dengan usaha untuk kita bantu agama. Ingat, Allah Ta'ala pastinya akan memberi pengampunan kepada mereka-mereka yang memohon ampun daripada Allah. Mohonlah daripada Allah, jangan mohon dengan manusia. Kalau mohon dengan manusia ni dia tak apa nak suka mana tuan-tuan sekalian. Tapi mohon dengan Allah, Allah Ta'ala pasti akan memberi keampunan dan membalas segala kebaikan yang kita lakukan sepanjang kita berada di atas muka bumi ini, insya-Allah. Jadi kami mengalung-alungkan sebarang sumbangan, sebarang
apa-apa dalam bentuk sekalipun. Mai tengok, mai melawat saya, melawat tempat kami itu, insya-Allah tempat yang sangat cantik, tepi jalan, masya-Allah. Saya nak buat tempat tu sampai tahap jadi macam pusat lawatan orang Cina. Saya nak buat tu jangan pelik pula nanti nampak tanglong. Ada pintu gerbang Cina, pintu pagar macam Cina, ada kubah warna merah ke atas tu. Rumah tu banglo 2 tingkat. Saya nak buat macam Cina, ada kolam ikan koi yang orang Cina. Saya nak suruh orang Cina satu masa dia masuk. Mana tahu dengan sebab tu dia masuk, nanti dia pun tertarik. Sebab tu akan jadi menyebabkan dia boleh bersyahadah memeluk Islam. Kita pun tak tahu. Ini antara usaha yang boleh kita lakukan. Mudah-mudahan dengan sebab ikhtiar kita ini, Allah Ta'ala campakkan hidayah pada mereka. Kalau di Pulau Ketam dan sekalian, 100% Chinese. Saya buat balai Islam tu sampai tahap kita buat tempat minum air percuma. Kowe ke, Cucuko ke, Kengen ke, apa ke nama, tak apalah. Orang bagi kita buat, kita tulis Bismillahirrahmanirrahim dalam bahasa Arab. Bawah tu ada terjemahan dalam bahasa Cina, terjemahan dalam bahasa Inggeris, terjemahan dalam bahasa Tamil. Sebab pelancong tiap-tiap minggu 6-7 ribu orang Sabtu dan Ahad masuk ke Pulau Ketam nak makan ikan-ikan fresh. Jadi mereka datang tu, mereka nak ambil air nak minum tu, dia akan baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Kita bukan tahu asbab tu, dia bertanya tentang Islam, dia nak tahu tentang Islam lebih lanjut. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ini ikhtiar yang kita cuba lakukan. Jadi tuan-tuan bantulah mai tengok takat-takat mana yang boleh. Sumbangan ini tuan-tuan berikanlah seikhlas yang mungkin. Kalau tanya harga, saya beritahu saya siap. Harga cetak tu cuma RM3, RM3.50 sahaja satu naskah. Jadi hak baki lagi tu kita anggap dia sebagai infak kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya tuan-tuan sekalian, di luar sana tu ada satu jualan amal yang saya lakukan untuk kerja-kerja, membantu kerja-kerja dakwah. Sebab saya tak pernah dapat sumbangan daripada mana-mana pihak secara rasmi. Sumbangan orang ramai, jemaah surau masjid tu adalah tuan-tuan sekalian. Tapi sumbangan kerajaan ke apa tak ada setakat ni. Jadi saya cari dana sendirilah. Antaranya saya buat produk. Di belakang tu ada produk UMC Ustaz Mat Cina, produk minyak yang tuan-tuan dah disembur di tangan tu. Sedap tuan sekalian. Kita buat daripada haba minyak abu sauda, minyak saffron, minyak serai wangi, minyak kayu putih, minyak halia bara, minyak apa lagi, peppermint, mentol. Ni dia bentuk dalam dia, ni luaran dia. Sangat menarik. Tuan-tuan boleh rasa, tuan-tuan pakailah. Letak kat tangan macam ni sikit, tuan-tuan buat macam ni, tuan-tuan sedut saja. Sedut, tarik. Sampai bagi jadi betul-betul sedut, insya-Allah dia boleh bantu. Kemudian dah baki tu sapulah. Sapu di leher, sapu di dahi. Sapu-sapu di leher sikit. Ibu-ibu pun boleh cuba, insya-Allah. Dia sangat memberi kesan untuk membantu menghilangkan ketegangan, stres. Kita rasa segar, rasa fresh, insya-Allah. Kalau yang lenguh kebah tu, insya-Allah niat sambil doa. Banyak dah testimoni, kalau saya nak cerita panjang, tapi banyak ada yang respon bagus. Yang sakit gigi, dia sapu di gigi ni, di pipi ni, lega, alhamdulillah. Resdung, alhamdulillah. Mengantuk, bubuh di leher, boleh drive kereta direct beberapa jam, tidak ada masalah. Yang kaki kebah, lenguh, sembahyang duduk, ada testimoni sembahyang duduk dulu, dan ni alhamdulillah dengan izin Allah dia boleh berdiri balik macam biasa. Syukurlah dia pada Allah. Jadi tuan-tuan ambil lah. Tuan-tuan tak perlu bimbang untuk nak bayar dulu. Duit tak bawa pun tak apa. RM RM55 sahaja satu, 2 botol RM100 ada di belakang tu. Ambil dulu, nanti tuan-tuan transfer dalam akaun yang ada di bawah ni. Ada akaun nama Maybank dia, nama telefon saya pun ada. Tuan-tuan transfer, tuan-tuan maklumkan pada saya. Cuma jangan lama lah. Kalau boleh ambil hari ni, petang ni ke, malam ni ke, pagi esok bayar. Kalau lama saya takut sekali tak mau apa-apa mujarab. Dia kena bayar dulu baru mujarab, insya-Allah. Jadi terima kasih atas perhatian, atas jemputan. Terima kasih atas sumbangan, pemberian dan sebagainya. Mudah-mudahan jadi asbab untuk kita dimasukkan ke dalam syurga Allah. Kami sedia menerima tuan-tuan bila-bila masa. Nak melawat di Kulim boleh, di Kepong boleh, di Pulau Ketam pun boleh. Mari tengok macam mana projek mega dakwah yang kita lakukan sama-sama. Mudah-mudahan usaha kecil ini akan dipandang besar
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datangnya daripada Allah, yang lemah dan kurang kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa addaitah wa la maridan illa shafaitah wa la mautan illa rahimtah wa la aiban illa satartah wa la mazluman illa nasartah wa la zaliman illa khadhaltah wa la hajatan min hawaijid dunya wal adzabil akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.